Jadi kita berat kepada soalan struktur atom. Razia 2 menunjukkan perwakilan piawai atom bagi unsur X, unsur Y dan unsur Z. Huruf yang digunakan adalah bukan simbol sebenar unsur itu. Jadi benda yang kita kena tahu adalah perwakilan piawai atom adalah atas nombor nukleon dan bawah adalah nombor proton. Jadi benda first yang kita kena buat bila kita jawab soalan ni, first ialah kita kena identify unsur sebenar untuk unsur X, Y dan juga Z melalui zada berkala unsur. Jadi unsur X tu adalah natrium, Y oksigen, Z adalah helium. Next, second yang kita kena tahu adalah susunan elektron dia. So susunan elektron bagi atom natrium adalah 281, atom oksigen adalah 26 dan juga atom helium ialah 2881. So kita berat kepada soalan berdasarkan razia 2, apakah nombor proton bagi atom X? So nombor proton bagi atom X adalah 11. So B1, unsur manakah yang merupakan logam alkali? So macam yang kita tahu adalah logam alkali daripada unsur kumpulan 1. Melalui susunan elektron, natrium, oksigen juga helium ni, kita boleh tahu dia dari kumpulan mana melalui elektron valence dia. So jawapan dia adalah atom X dan juga atom Z. Sebab apa? Sebab elektron valence dia adalah 1. Jadi untuk soalan B2, tulis persamaan kimia apabila unsur di 2B1 bertindak balas dengan air. So dia nak persamaan kimia bila atom X dan juga atom Z ni bertindak balas dengan air. Jadi 2X tambah 2H2O menghasilkan 2XOH tambah H2 dan 2Z tambah 2H2O menghasilkan 2ZOH tambah H2. Jadi kita kena seimbangkan untuk dapat full mark. So kita bergerak kepada soalan C. Karbon bertindak balas dengan Y untuk menghasilkan satu molekul. Nyatakan jenis ikatan kimia dalam molekul itu. Jadi kita kena tahu yang Y itu adalah oksigen. So dalam tajuk ikatan kimia, kita ada bazar dua benda, ikatan kovalen dan juga ikatan ionik. Jadi macam kita kena identify, kalau dalam tajuk ni kan, kita kena identify mana satu logam dan juga mana satu bukan logam. Jadi untuk karbon dan juga unsur Y ataupun oksigen ni adalah kedua-duanya adalah unsur bukan logam. So macam yang kita nak tahu, kita tengok dekat zada berkala unsur. Jadi kita tahu yang apabila unsur bukan logam bertindak balas dengan unsur bukan logam, dia akan menghasilkan sebatian kovalen. Jadi jenis ikatan kimia terbentuk adalah ikatan kovalen. So dalam soalan tu pun dia cakap dia akan menghasilkan satu molekul untuk ikatan kovalen. So untuk soalan D1, unsur Z bertindak balas dengan unsur Y untuk membentuk satu sebatian. Apakah formula bagi sebatian yang terbentuk? Kita tengok unsur Z tu apa. Unsur Z dan juga unsur Y bertindak balas. Unsur Z adalah helium dan unsur Y adalah oksigen. So kalau kita nak tahu formula bagi sebatian yang terbentuk, kita cara senang untuk korang buat adalah menggunakan table. So kita tahu kat sini, kita buat unsur adalah ZY, susunan elektron adalah 2881, untuk Y adalah 26. So kita kena tahu dia terima atau menderma. Jadi macam mana kita nak tahu daripada dia adalah derma atau terima? Kita kena tahu yang Z ni adalah logam ataupun bukan logam. Jadi Z adalah kumpulan 1 kan. Jadi dia adalah unsur logam. Unsur logam akan menderma. Dan unsur bukan logam iaitu Y akan menerima. Kenapa dia derma dan menerima? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi Z ni dia mesti menerima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dan Y ni mesti menerima 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi kita silangkan, dia akan jadi Z2Y. So formula bagi sebatian terbentuk adalah Z2Y. So nyatakan jenis zarah dalam sebatian D2D1. Jenis zarah dia adalah ion. Sebab apa? Sebab apabila unsur logam dan juga unsur bukan logam bertindak balas, akan menghasilkan sebatian ionik. So jenis zarah adalah ion. So untuk soalan E, unsur manakah yang mempunyai sifat kimia serupa? Berikan satu sebab. Macam kita tahu sifat kimia dia serupa melalui kumpulan yang sama. Jadi kita tengok dekat sini, atom X dan juga atom Z adalah dalam kumpulan yang sama. So jawapan dia adalah atom X dan atom Z. So
So, kedua-dua atom ini mempunyai jumlah elektron valence yang sama. Okey, itu adalah jawapan dia. So, kat sini ada tips kenapa orang banyak hilang markah dalam tajuk ni. So, kita kena tahu bila menerangkan tentang subatom iaitu proton, neutron dan juga elektron, kita mesti menggunakan perkataan atom bukan perkataan unsur. So, contohnya, atom natrium mempunyai 11 nombor proton. So, betul. Unsur natrium mempunyai 11 nombor proton. Salah sebab apa? Dalam ayat ni kita sedang menerangkan tentang proton iaitu subatom. So, kita kena guna perkataan atom bukan unsur. So, next adalah unsur oksigen mempunyai 6 elektron valence. Salah sebab dia menggunakan perkataan unsur. Jawapan dia kita kena guna perkataan atom. Dan atom lithium mempunyai 12 petala berisi elektron. So, betul. Unsur lithium mempunyai 2 petala berisi elektron. Salah. So, kita kena ambil berat tentang penggunaan atom dan juga unsur ini untuk elakkan kita kehilangan markah.